Baik, Assalamualaikum. Okey, saya Hans Nazli Hamzah ya. Okey, sekarang ni kita berada di studio saya, Hans Studio. Dan video saya pada kali ini ialah atas permintaan ramai ya, iaitu dia minta saya menerangkan bagaimana nak melukis pokok kelapa ya. Okey, saya tak sangka juga bahawa melukis pokok kelapa ni menyukarkan pada sesetengah orang ya, sebab saya pun berperhatikan juga ya, ada sesetengah pelukis tu lukis pokok kelapa ni kita dapat membuat pelbagai telahan ya, macam ada setengah tu nampak macam pokok kelapa sawit ya, ada setengah tu nampak macam pokok, tapi tak macam pokok kelapa, tak sebenarnya pokok kelapa. Walau bagaimanapun, saya akan jelaskan ya, kejap lagi ya. Saya akan tunjukkan bagaimana kita melukis pokok kelapa ya, sebab pokok kelapa ni dia ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui ya, sebab kita tahu bahawa pokok kelapa ni adalah ikon kepada kita negara-negara Asia, terutamanya di sebelah Asia Tenggara ya. Okey, di Malaysia pokok kelapa ini adalah satu ikon yang sangat dikenali ya. Okey, baik, saya akan tunjukkan beberapa contoh ya pokok kelapa yang sering kita temui ya, terutamanya pada pelajar sekolah ni. Saya tunjukkan khas pada pelajar sekolah ya. Okey. Baik, kalau kita lihat ini ya, ini di antara beberapa contoh pokok kelapa yang ditafsirkan oleh pelajar kita ya. Okey, kalau kita lihat pada gambar A ni ya, umbi dia tu terlalu besar ya, dan hujung dia tu terlalu halus, jadi beza di antara bahagian pangkal dengan hujung ni terlalu ketara ya. Sedangkan pokok kelapa ni dia tak begitu ya, dan daunnya tu tak berapa lebat ya, dan sesekali kita lihat tu macam pokok kurma ya. Okey, pokok kelapa ni sakit ya, mungkin ya. Okey, baik, kalau kita lihat pada image B ya. Okey, batang pokok kelapa tu bermula daripada bawah sampailah kepada hujung, sama besar dia ya. Okey, dan daun pun macam satu keadaan yang kita katakan yang seimbang ya, ada kiri kanan dua. Okey, seimbang ya. Okey, ini biasa kita lihat ya. Dan lagi contoh ialah ini ya. Okey, kalau kita lihat gambar C ni ya, batang dia tu sama besar dan daun tu nampak lebat ya. Dan kalau kita lihat pokok ini dia lebih menyerupai kepada pokok kelapa sawit ya, pokok kelapa sawit ya. Okey, dan di sebelah gambar D, okey, kita akan lihat bahagian umbi dia tu lebih besar, dan bila berada di hujung tu nampak lebih tirus, halus ya, dan daunnya pun lebat juga, tetapi disusun dalam keadaan yang kita katakan yang seimbang ya. Okey, ini contoh je lah ya, beberapa image yang dihasilkan oleh setengah pelajar ya. Dan yang akhir sekali ialah ini. Ini kalau kita lihat dia, umbi dia tu dah nampak akar-akar dia tu ya, tapi dia makin membesar di atas ya. Okey, kecil di bawah, besar di atas. Dan daun tu agak lebat. Dan kalau kita lihat pokok ini dia lebih menyerupai pokok palm ya, palm ataupun pokok hiasan tu ya.
Dan ini adalah ubi masih ada cantik dah bawah ni, tapi dia dah sama tebal sampai ke atas ya, sampailah kepada daun dia tu agak lebat ya. Jadi kalau kita lihat imej pokok kelapa ni tidak menyerupai sebagaimana yang kita lihat biasa dalam kehidupan kita, sebab saya ni membesar dikelilingi oleh pokok kelapa ya, terutamanya di kawasan pantai. Okay, saya gemar pergi ke pantai-pantai, ke ke kawasan nelayan, dan kita akan lihat banyak pokok kelapa di sana ya. Jadi insya-Allah saya akan jelaskan ya bagaimana kita nak melukis pokok kelapa, apakah warna-warna yang akan kita gunakan, dan apakah sifat-sifat pada sebuah pokok kelapa tu ya. Okey, baik, jom kita buat tutorial sekejap ya. Baik, Assalamualaikum ya. Okey, sekarang ni kita akan ambil masa sedikit untuk saya menerangkan bagaimana kita nak melukis pokok kelapa ya. Okey, saya hanya memerlukan dua brus. Brus yang satunya ialah yang halus dan yang kasar sedikit ya. Ini penting ya, sebab yang halus ini untuk kita melukis helaian-helaian daun kelapa yang lebih halus ya. Yang ini untuk melukis selain daripada helaian ya, bahagian yang luas dan kasar, dan ini adalah pensel ya, untuk kita buat lakaran. Okey, saya akan jelaskan ya. Okey, baik. Melukis pokok kelapa, ingat ya, kita harus mulakan pada bahagian bawah ya. Lepas tu kita naik sedikit. Okey. Okey, baik. Okey. Dan bahagian umbi je, dalam bahagian bawah ni dia lebih sedikit lebar ya. Okey. Dan apabila dia menuju ke puncak, ke atas, dia sedikit kecil ya, tapi jangan ketara sangat dari segi kecil dia tu, janganlah sampai halus sangat ya, macam okey, macam ini ya. Ini halus sangat ya. Okey, ketara sangat dari segi bahagian bawah dengan bahagian atas. Jadi ini tak ketara sangat ya. Dan bila kita nak letakkan daun, kita boleh buat paksi dia dulu ya. Okey. Inilah lebih kurang sifat daun ya. Kalau kita buat secara garisan rentas ya, paksi dia. Ini bahagian pucuk, ini bahagian seterusnya, dan ini bahagian seterusnya, dan ini bahagian bawah, dan ini adalah bahagian yang paling bawah ya. Tapi seelok-eloknya kita jangan buat janganlah letakkan daun itu secara nampak macam terlalu disusun ya, nampak secara nampak sama. Kalau sini ada 5 daun daun kelapa, di sini pun 5, tak, kita buat secara rambang ya. Tapi sifatnya ialah begini ya. Okey, baik. Ini satu cara batang pokok ya, pokok kelapa. Ada setengah pokok kelapa tu dia tegak begini sahaja ya. Okey, dia tegak begini sahaja. Lepas tu daun ya. Dia beza ya. Kalau kita tengok pokok kelapa yang condor macam ni, yang liuk lintuk dia tu agak okey. Biasa pokok-pokok kelapa yang jenis macam ni dia adalah pokok kelapa yang berada di sekitar pantai ya.
kawasan berangin, kawasan lapang yang berangin biasanya beginilah faham. Ini arah angin. Jadi bentuk dia tu melawan angin ya. Dia pun serupa ya. Pokok ni dengan pokok ni serupa. Biasa tepi laut, tepi pantai bentuk dia macam ni. Kalau kawasan lapang, kawasan kebun kelapa di kampung-kampung tu ya, biasa dia tegak beginilah faham. Ataupun sedikit condong begitu je ya. Okey. Ini atas sifat dia lah. Pokok kelapa bila berada di kawasan yang berangin, dia cuba menahan angin tu ya, faham. Dan satu lagi saya nak pesan, bila kita buat daun tu, jangan daun tu terlalu ke bawah gini ya. Okey. Kalau pokok kelapa dia tu lalu ke bawah macam ni, dia dah jadi macam pokok kelapa sawit ya. Lepas tu saya kata kita pandai membezakan. Dia pokok kelapa sawit ini, daun dia tu begini ya. Ini pokok kelapa sawit ya. Dia macam pokok kelapa juga, tapi kelapa sawit ni dia daun dia tu dia lebih panjang ya, lebih panjang daripada pokok kelapa. Dan bilah daun dia tu lebih pendek ya berbanding dengan pokok kelapa. Kalau pokok kelapa ni bilah-bilah dia tu lebih panjang ya. Okey. Lebih panjang. Okey, baik, saya akan mulakan mewarna. Bagaimana kita nak mewarnakan pokok kelapa ni ya. Okey, baik. Saya akan mulakan dengan pokok ini ya. Okey, warna-warna yang akan saya gunakan ialah warna coklat, warna biru muda, hijau tua, hijau muda, merah ataupun coklat ya. Coklat muda yang perang tu sikit, kuning dan putih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 warna yang diperlukan untuk melukis pokok kelapa. Dia sama saja seperti melukis pokok-pokok lain ya. Macam biasa kita ambil coklat dengan biru tua, dan seelok-eloknya elakkan menggunakan hitam ya. Okey. Kita letak dulu warna gelap ni di sini ya. Ini untuk batang ya. Untuk nak mewarnakan batang dia, kita gunakan warna ungu ya. Kita ambil merah sedikit, okey, ambil biru sedikit, okey, dapatkan warna ungu ya. Okey, baik. Lepas tu kita ambil warna hijau tua ya. Kita ambil warna hijau tua. Okey, kita letakkan bahagian sini hijau tua. Hijau tua campurkan sikit dengan biru, tak apa ya. Hijau tua campurkan sikit dengan biru ya. Okey, lepas tu kita ambil warna hijau muda. Kita ambil sikit warna hijau muda ya. Kita letakkan bahagian depan sikit ya. Dia banyak bahagian depan ya, hijau muda ni ya. Hijau muda ni bertindak sebagai bahagian yang sedikit kuat menerima kesan cahaya ya. Dan warna yang seterusnya ialah warna kuning ya. Kuning boleh campurkan sedikit dengan hijau tua, dengan hijau muda ya. Lepas tu kita ambil warna coklat sedikit. Kita letakkan di sini ya. Warna coklat ini bertindak sebagai
warna-warna daun kering ya. Biasa di bahagian bawah ni adalah warna daun kelapa yang dah tua, yang dah kering ya. Warna dia tu lain sedikit ya. Okey, lepas tu macam biasa ambil campurkan biru tua dengan warna coklat. Okey, kita titik-titikkan bahagian-bahagian yang terlindung daripada cahaya ya. Inilah bahagian yang penting saya anggap ya, sebab dia akan menyebabkan layan-layan daun tu nampak lebih timbul ya. Baik, kita ambil putih. Okey, main line ya, buat line-line sikit untuk menampakkan helaian-helaian daun tu ya. Misalnya masih nak menampakkan buah dia tu, okey, ambil warna hijau muda campur kuning sikit, kita bulat-bulatkan di sini ya. Dan ini adalah buah kelapa yang dah tua, masukkan sedikit ya. Letakkan lagi warna gelap ya, titik-titik gelap ni ya, pada bahagian yang terlindung tu, bahagian yang terlindung daripada cahaya. Baik, ambil warna ungu, merah campur hijau, biru muda, biru. Letakkan sikit di sini ya, bahagian belakang. Ini nak menunjukkan bahawa helaian-helaian yang berada pada jarak yang jauh sedikit ya. Jangan terlalu banyak ya. Baik, bagi menampakkan agak ruang pokok kelapa tu, nak timbulkan lagi batang dia tu, ni saya warnakan sedikit latar belakang dia ya. Okey, barulah kita nampak ya, itu adalah pokok kelapa. Ingat ya, pokok kelapa ni dia banyak sifat dia ya. Antaranya ialah kalau kita tengok pokok kelapa tu, kita nampak umbi dia tu, bahagian bawah dia ni, okey, nampak tinggi dia punya akar dia tu, banyak nampak akar ya. Okey, itu nak menunjukkan bahawa pokok kelapa tu dah tua ya. Tapi kalau akar tu nampak sedikit sahaja, okey, tak nampak, kadang ada setengah tu sikit sangat nampak, itu menunjukkan pokok kelapa itu masih muda ya. Okey, itulah sifat pokok kelapa. Jadi kalau pelajar nak lukis pokok kelapa tu, dia pastikan sifat dia tu ya. Jadi kita boleh kenal. Jadi sifat pokok kelapa ni kalau disengit macam ni biasanya adalah berada di tepi pantai. Jadi nak tentukan apa-apa mesti ada arah cahaya ya. Ni saya buat arah cahaya daripada sebelah kanan kepada kiri. Sebab itulah kalau kita lihat dia banyak bahagian-bahagian ini banyak menerima cahaya ya. Misalnya ada lagi pokok kelapa sini ya. Ni yang jauh sedikit, pokok kelapa tu jauh sedikit ya. Misalnya ni ada lagi.
kita biarkan putih, tinggalkan apa ni batang dia tu saja, nampak batang dia saja ya. Okey, boleh pelajar semua, ini adalah lebih kurang ya. Jadi ulas balik ya. Kita lukis pokok kelapa, lakarkan dulu daripada akar ni, daripada bawah ni sampai pada atas. Pastikan bahagian umbi dia tu lebih kasar sedikit, besar sikit, tapi jangan terlalu ketara ya. Lepas tu kita gelapkan kawasan yang tidak terima cahaya ni. Ni kita gelapkan, campurkan warna coklat dengan coklat tua dengan warna biru tua ya. Okey. Lepas tu warna yang kedua ialah hijau tua. Kita masukkan dulu ni hijau tua ya, kawasan-kawasan yang terlindung cahaya juga. Lepas tu hijau muda ni bertindak sebagai kawasan yang banyak menerima cahaya. Jadi kita banyakkan sebelah kanan ya, sebab cahaya datang sebelah sini ya. Okey, ni arah cahaya ya, arah cahaya. Ingat, apa-apa nak lukis mesti ambil arah cahaya. Kawasan yang menerima banyak arah cahaya adalah kawasan yang banyak menggunakan warna-warna yang cerah ya. Ingat tu. Ingat, daun pokok kelapa ni jangan terlalu lebat yang bersampai ke bawah ni ya. Dia dah jadi pokok kelapa sawit. Kelapa sawit ni dia daun dia lebat-lebat panjang ya. Okey. Dia nak beza kelapa sawit, daun kelapa sawit senang je ya. Kalau saya lukis dia daun kelapa ni dia begini ya. Ini daun kelapa ya. Daun kelapa dia panjang sikit ya. Di tengah ni dia panjang ya. Ni daun kelapa ya. Tapi kalau kelapa sawit dia macam ni ya. Dia pendek je sikit. Ini beza. Sekali pandang macam serupa ya, tapi ini beza ya. Ini daun kelapa sawit. Ini kelapa sawit. Ini kelapa. Okey, layan daun dia tu panjang ya. Sebab itulah daun kelapa ni lidi dia tu kita boleh ambil jadikan sebagai penyapu ya. Pokok kelapa sawit kita tak ambil lidi dia sebab tak berapa elok ya, untuk dijadikan penyapu. Ini beza. Ini daun kelapa sawit, ini daun kelapa. Ini dapat bezakan ya. Okey, baik, itu saja. Sekian. Terima kasih ya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.